Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Perak menentang Kelantan, yang mana Kelantan menang 3-1 hasil jaringan dari Nur Syamil 2, 1 dari Syed Sobri melalui sepakan percuma yang memang lawa. Manakala gol pasukan Perak dijaringkan oleh Nazmi melalui satu sepakan ataupun teknik sepakan percuma ataupun taktikal sepakan percuma yang agak lawa juga, dan bola tempias Nazmi tampan masuk gol. Pada perlawanan ini, apa yang boleh saya katakan, sepatutnya perlawanan ini adalah perlawanan yang rancak. Sebab waktu first half, game dah memang sangat-sangat seronok untuk ditonton. Yang mana Perak mempunyai wing yang laju di bahagian kanan, iaitu Hakimi Isa, dan di bahagian kiri Roy Izzat. Dan untuk pasukan Kelantan, mereka ada Fazrul Amir dan ada Ikhwan. Tetapi sayanglah, pada separuh masa pertama kita dapat lihat yang pemain pasukan Kelantan dikenakan kad merah, iaitu Daniel Hadri, dan Roy Izzat dikenakan kad merah untuk pasukan Perak. Dan disebabkan insiden kad merah tersebut telah menyebabkan game yang rancak, dan masuk second half mereka berada dalam satu game yang agak slow dan boleh dikatakan tidak serancak first half, ditambah pula dengan fatigue ataupun disebabkan masalah kecergasan yang dihadapi oleh pemain-pemain kedua-dua pasukan pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Kelantan dulu. Apakah perkara yang boleh dipuji dan apakah faktor kemenangan pasukan Kelantan pada perlawanan semalam? Yang pertama, apa yang boleh saya katakan ataupun apa yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan FC adalah mengenai bahagian tengah mereka yang diketuai oleh Mio Dani dan juga Syed Sobri, yang mana kedua-dua player ni telah memberikan satu dimensi dan juga corak permainan yang sangat menarik di bahagian tengah untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan Kelantan ni sentiasa mendominasi dan juga boleh mengawal bahagian tengah dengan sangat baik sekiranya diserang. Jadi untuk bahagian tengah pasukan Kelantan, sekiranya mereka berada dalam keadaan bertahan, mereka mampu bertahan dengan baik, dan ketika mereka menyerang, mereka juga mampu untuk involve ataupun terlibat dengan corak serangan bagi pasukan Kelantan ni. Jadi Mio Dani dan juga Syed Sobri ni adalah gandingan yang sangat cemerlang di bahagian tengah untuk pasukan Kelantan semalam in term of defending dan juga in term of attacking. Bermaksud dari segi bertahan dan dari segi menyerang, mereka berdua telah memberikan kestabilan di bahagian tengah untuk memastikan yang bahagian tengah Kelantan hidup, walaupun banyak serangan pasukan Kelantan dilakukan ataupun berpaksikan kepada flank ataupun kepada pemain-pemain sayap di bahagian wing pada perlawanan semalam. Itu yang pertama untuk pasukan Kelantan. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Kelantan adalah tentang peranan Belfort, yang mana pada perlawanan semalam Belfort bermain dengan sangat cemerlang bagi saya in term of bagaimana dia mencipta ruang dan juga peluang kepada pemain-pemain di bahagian hadapan, dan dia juga banyak mencipta ruang dan juga involve kepada build up ataupun membantu bahagian serangan pasukan Kelantan dengan sangat-sangat baguslah. Bagaimana dia create space, dia cipta ruang, lepas tu dia buka game, dia melakukan switch play dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan Belfort bertindak dengan cemerlang juga untuk barisan serangan pasukan Kelantan pada perlawanan semalam, walaupun dia gagal untuk menjaringkan gol yang sudah terbuka hasil hantaran daripada Fazrul Amir, tetapi daripada segi penglibatan beliau dalam segala tindakan ataupun dalam serangan pasukan Kelantan, memang beliau banyak terlibat lah, daripada segi buka ruang, daripada segi cipta peluang, daripada segi true passing dan sebagainya. Memang dia banyak involve untuk bahagian hadapan pasukan Kelantan. Memang patut dipuji lah untuk Kevin Belfort. Yang ketiga adalah tentang Nur Syamil. Pada perlawanan ni boleh dikatakan Nur Syamil bertindak dengan sangat cemerlang sebagai goal poacher. Dia sentiasa berada dalam kedudukan yang betul untuk menerima bola, dan kita boleh tengok gol pertama memang dia berada dalam positioning yang tepat dan melakukan penyudah yang sangat baik. Dan gol ketiga Kelantan pun satu finishing yang sangat lawa, lock yang dilakukan oleh Nur Syamil memang sangat-sangat padu. Jadi Nur Syamil boleh dikatakan the goal machine untuk pasukan Kelantan. Sekarang dia tengah panas enjin dan mungkin dia akan menjadi top scorer untuk Liga Premier pada kali ini. Kita tunggu dan saksikanlah, sebab enjin dia dah mula start panas dah. Jadi itu yang ketiga yang boleh dipuji. Yang keempat yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan adalah di bahagian winger mereka, iaitu ketika first half Fazrul Amir dan Ikhwan, dan juga di second half kemasukan Jasmine Minhad dan sebagainya, yang mana di
bahagian winger kanan kiri, Fahan Roslan di second half juga, mereka telah menunjukkan satu performance yang sangat baik. Memang saya tak hairan lah kenapa Kelantan berpaksikan ataupun menyerang berpaksikan kepada winger, sebab mereka mempunyai kualiti ataupun pemain-pemain winger yang sangat berkualiti dari segi ball control, dari segi kelajuan, daripada segi berani untuk ambil keputusan untuk beat dalam situasi one on one dan berani untuk masuk ke dalam kotak penalti. Memang saya tak hairan kenapa Rizal Zamri Yahya mengambil keputusan untuk menyerang ataupun melakukan serangan kebanyakannya melalui bahagian flank ataupun bahagian winger lah, berbanding menggunakan bahagian tengah kan. Jadi memang tak heran Fazrul Amir dengan kelajuan yang dia ada, Ikhwan kelajuan ball control yang sangat bagus, berani untuk masuk dalam kotak penalti, melakukan cutback. Jadi memang semalam boleh saya katakan kedua-dua pasukan sebenarnya mempunyai winger yang muda dan mempunyai winger yang sangat-sangat bagus untuk masa hadapan. Jadi memang yang tu boleh saya puji untuk pasukan Kelantan dan juga pasukan Perak. Dan yang seterusnya, yang terakhir untuk pasukan Kelantan, apa yang boleh saya puji adalah mengenai defense department mereka yang diketuai oleh Yusri. Di bahagian kiri ada Syarul dan sebagainya. Mereka juga bertindak dengan sangat cemerlang di bahagian pertahanan. Mereka compact, mereka berjaya untuk berdisiplin selepas tewas satu gol. Mereka mula untuk settle down dan mereka lebih cepat untuk bereact ataupun untuk memberikan reaksi sekiranya diserang oleh pasukan Perak di kawasan D-box dan sebagainya. Benar tu telah memberikan sedikit kelebihan lah untuk defense department pasukan Kelantan untuk lebih fokus dan berdisiplin selepas tewas satu gol melalui jaringan Nazmi tu. Memang selepas itu disiplin di bahagian pertahanan pasukan Kelantan lebih compact, mereka lebih tutup segala ruang dan mereka tak memberi ruang-ruang untuk pemain-pemain Perak melakukan penetration ke dalam kotak penalti pasukan mereka. Jadi selepas dibolosi satu gol, defense Kelantan mula lebih cemerlang lah selepas itu. Dan untuk kelemahan pasukan Kelantan pada perlawanan semalam, kelemahan ni bukannya daripada segi faktor taktikal dan sebagainya, tetapi daripada segi faktor kecergasan. Mungkin disebabkan padang yang terlalu becok menyebabkan pemain-pemain mudah injured. Sebab semalam padang pun agak teruk, yang mana kita boleh tengok beberapa pemain-pemain Kelantan terpaksa untuk menerima rawatan walaupun game baru masuk second half macam tu, disebabkan kecederaan dan terpaksa melakukan pertukaran juga kan. So ini tu memang kita boleh nampak lah. Yang kedua, selain daripada kecergasan, tentang emosi. Kemungkinan besar selepas ini pemain-pemain Kelantan boleh kawal sikit emosi untuk menjadi lebih tenang supaya tidak involve ataupun terlibat dengan insiden yang sia-sia yang membolehkan pemain kena kad merah. Sebab sayang lah, sebab game tengah laju tiba-tiba ada insiden kad merah, lepas tu game terpaksa dislowkan tempo dan pasukan terpaksa bermain dengan 10 orang. Jadi itu untuk pasukan Kelantan. Memang mereka deserve untuk menang daripada segi corak permainan dan sebagainya, dan mereka memang mantap lah pada perlawanan semalam. Manakala untuk pasukan Perak, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Perak? Yang pertama adalah mengenai winger mereka lah waktu first half, iaitu di kanan mereka ada Hakimi Mat Isa, di bahagian kiri mereka ada Roizat. Memang sangat-sangat cemerlang untuk pasukan Perak. Mereka mempunyai winger yang laju sama seperti Kelantan. Sebab tu saya puji, dua-dua pasukan mempunyai winger yang laju. Tetapi sayang disebabkan insiden kad merah, game tengah rancak, kita tak boleh nak tengok perlawanan di antara empat winger ataupun di bahagian flank dengan sangat bagus lah pada perlawanan semalam. Tetapi memang boleh dipuji Hakimi Mat Isa, Roizat daripada segi kawalan bola, kelajuan, berani keputusan untuk beat one on one dan sebagainya, memang sangat-sangat bagus. Yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Perak adalah mengenai pemain yang bermain di left back, yang mana beliau selalu backup kepada Roizat ketika first half untuk melakukan overlapping. Jadi beliau sangat-sangat cemerlang lah di bahagian left back. Daripada segi defensive rate pun beliau bagus, daripada segi offensive rate pun dia bagus. Dia banyak memberi support kepada bahagian hadapan dengan buat overlapping, dan dia juga berani untuk bawa bola sendiri, dribbling, beat 2-3 orang player dan masuk dalam kotak penalti, ataupun melakukan cutback ataupun melakukan crossing. Jadi benda tersebut memang sangat-sangat efektif untuk pasukan Perak. Dan yang seterusnya, yang terakhir untuk pasukan Perak yang boleh saya puji adalah tentang Pavitran. Pavitran semalam bermain dengan sangat baik lah saya rasa, daripada untuk menguasai bahagian tengah pasukan Perak dan mengetuai. Daripada segi gerakan yang dilakukan untuk menyerang, dia banyak involve. Dari segi bertahan pun dia banyak involve, walaupun ada satu kesilapan untuk Nur Syamil tu. Tetapi secara overallnya Pavitran sangat-sangat cemerlang. Dan untuk kelemahan pasukan Perak semalam adalah daripada segi pressing lah. Mereka tidak melakukan pressing sangat. Mereka memberi ruang kepada pemain-pemain Kelantan untuk dominate di bahagian tengah dan juga bahagian winger. Benda tu
tu menyebabkan Kelantan bermaharajalela untuk pegang bola. Jadi memang Kelantan manfaatkan, jadi gol lah. Dan untuk defense department, mereka perlu lebih komunikasi dengan goalkeeper. Mereka perlu memastikan yang communication mereka tu bagus. Kalau tak, mereka akan melakukan kesilapan yang lebih kurang lah. Jadi benda tu perlu diimprove untuk pasukan Perak. Itu sahaja ulasan saya. Jadi pada perlawanan ni boleh saya katakan memang Kelantan deserve untuk menang dengan gerakan yang dilakukan oleh Belfort dan juga bahagian winger. Tetapi yang paling menarik adalah kedua-dua pasukan mempunyai winger yang sangat cemerlang. Kalau tak bukan kerana kad merah, saya rasa game ni lagi rancak lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.